Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu dalam episod yang ke-15 pada hari ini untuk sama-sama kita menyelusuri, melihat kepada ayat 15 daripada surah As-Sajdah, surah yang memberi permata-permata kepada kita, permata hidayah yang memimpin ayah-ayah, ibu yang menemankan ayah untuk kita terus sama-sama membina keluarga masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita dalam tajuk ayah bersujudlah, dan kita bersama dengan dua orang panel kita pada hari ini. Saya memperkenalkan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Terima kasih sudi bersama pada hari ini, dan kita akan berbincang ayat yang ke-15 pada hari ini bersama qari kita pada hari ini, saudara Halim Zainuddin. Selamat datang Halim. Terima kasih sudi bersama, dan kita ingin memulakan bacaan daripada ayat yang ke-14 dan ke-15. Namun sebelum itu dijemput pada tuan-tuan yang berada di Facebook ataupun di YouTube, jemput untuk kongsikan pautan yang ada ataupun share, tekan butang share di bawah itu untuk sama-sama kita kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Dan bagi tuan-tuan yang di depan kaca TV, teruskan untuk mengikuti siri ini siri ini yang akan berlangsung sebanyak 30 episod, yang harapnya ia membantu memberitahu kepada ayah, memberitahu kepada ibu yang menemankan ayah panduan daripada Al-Quran. Kita akan membaca ayat 14 dan 15, dan sebelum kita mendengar bacaan ini, ayat 15 ini adalah salah satu daripada ayat sajdah ataupun istilahnya ayat tilawah. Kita ingin memahami dahulu bagaimana berinteraksi dengan ayat sajdah ini bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa. Silakan Doktor. Bagaimana kita berinteraksi dengan ayat 15? Ayat ini, pasal bila kita akan baca ni nanti, saudara Halim baca terus saja Doktor, kita nak terus berinteraksi. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sekadar jawapan yang ringkaslah. Ini adalah di antara ayat sajadah lah. Di dalam Al-Quran ada terdapat beberapa ayat yang mana kalau kita baca disunatkan untuk kita bersujud. Selepas kita membaca ataupun kita mendengar orang lain membaca, baik di dalam solat ataupun di luar solat. Okey, jadi disunatkan untuk kita bersujud. Namun kalaulah kita berada dalam satu keadaan di mana kita tidak mampu untuk bersujud, maka disunatkan kita untuk menggantikan sujud tersebut dengan tasbih lah. Jadi saya rasa kalau di saat ini semasa sedang membuat sesi ini, jadi saya rasa untuk di awal ini kita bertasbih terlebih dahululah. Ya Ustaz, nampak lebih sesuai. Baik, insya-Allah. Dan sudah tentunya nanti di hujung kita ada kesempatan Ustaz untuk kita sama-sama tuan-tuan yang di rumah pun, yang awal ini kita amalkan dua pilihan tadi. Yang pertama ini kita bertasbih, dan bila yang kedua nanti jika ada diizinkan, insya-Allah kita sama-sama letakkan pensel kita, nota kita, dan kita bersujud, sujud tilawah ataupun sujud sajdah tadi. Baik, kita ingin baca bersama pada ayat 14 hingga 15. Sudah tentu kita bersama dengan qari kita, saudara Halim Zainuddin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-14 dan 15 daripada surah As-Sajdah, yang maksudnya maka rasakanlah olehmu azab disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan hari ini, harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal di atas apa yang telah kamu kerjakan. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Inilah maksud bagi ayat 14-15, dan kita akan memberi fokus kepada ayat 15, belajar apakah pelajaran ya bagi ayah-ayah pada hari ini dalam tajuk kita bersujudlah. Namun sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita akan berkongsi, mendengar perkongsian daripada seorang ayah ya, bagaimana cabaran ujian yang melanda, dan dalam ujian yang melanda ini amat getir bagaimana seorang ayah ya bersujud dan juga meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saksikan paparan. Masa itu ialah lepas sembahyang maghrib tu, lepas tu air tengah naik, saya terpaksa bawa bini saya keluar. Saya cakap saya nak keluar apabila kawan minta tolong. Dia cakap duduk dekat rumah dia dekat atas bukit tu. Dalam pukul 9.45 tu ada orang datang bagi tahu air 10.45 akan pasang, air laut akan pasang. Saya terpaksa bawa bini saya arus ke Bukit Kembar. Tapi ialah Tuhan tu tak mengizinkan, dengan air setinggi. Saya terpaksa membawa dengan sangkutkan saya bau dekat belakang saya untuk apa? Nak menamatkan saya punya anak-anak dan isteri saya semua dengan cucu saya. Tapi ialah lagi saya ke depan lagi dalam, lagi saya ke depan lagi dalam. Tapi alhamdulillah lah, sambil saya nak ke depan tu jumpalah tong hitam tu. Tong hitam tu lah untuk membawa saya punya bini selamatkan dalam tong tu lah. Membawa dia ke Gostan balik ke belakang. Nak arah ke depan dah tak boleh dah. 1 kilometer lebih lah rasanya. Dalam masa itu ramai orang lah. Ramai orang sangat lah saya bawa tu. Saya tak kira bangsa lah. Memang gelap dalam pukul 12.30 malam. Dengan hujan, dengan angin, dengan ribut semua ada. Tu cakap dengan bini tu, andai katalah kalau terbalik, mana satu saya nak melamatkan awak dengan anak orang, dengan cucu saya. Yang bawa tu 20 orang. Kanak-kanak yang bawa dulu keluar. Tu saya cakap saya bini, andai katalah saya mati ya. Tak tahulah nasib dia atas apa. Sebab saya ke depan. Dia hanya dalam tong tadi. Saya cakap kat dia. Tapi alhamdulillah, anak bini saya selamat, jiran-jiran saya selamat. Amanah jaga anak orang ni susah, tanggungan berat. Walaupun kita tak daya, tapi kita terpaksa daya kan. Dengan kehidupan dia, saya risau dengan dia punya kuman. Sebab dia dah kalau saya lepas, dia takkan tenggelam. Dia kan pendek. Terpaksalah saya bawa kan dia kat sini, saya bawa dia keluar. Itu pun dia cakap, bang letih bang, tak daya bang. Saya cakap tak apa, saya daya kan. Walaupun saya ni orang cakap, yelah dah tua ni macam-macam sakit, tapi kita kuatkan lagi. Itulah. Apalah kita nak musuh dengan orang. Biar orang cakap kami ni, biar orang musuh kita. Tapi kita bahagia anak bini, kita kuat rumah tangga. Itu yang saya nak. Saya susah ke, awak susah ke, orang lain takkan tolong. Mengata ada lagi. Betul. Zaman sekarang. Saya kena redha. Apabila bini saya pun sakit teruk pun saya kena redha. Betul. Saya bagi dia kekuatan. Dia cakap, kalau dah tak ada jodoh tu bukan hak saya. Hanya sementara atas dunia ni hak saya. Kalau dah tak ada tu bukan hak saya. Pinjaman kita ni atas dunia ni. Redha. Saya redha. Apa yang terjadi tu dia bagi musibah tu saya redha. Betul-betul saya redha. Saya tak ada nak kata alamak apa ini, saya tak redha. Alhamdulillah, saya cakap saya alhamdulillah anak bini saya ada lagi, itu saja.
cucu-cucu saya ada. Mungkinan orang lain lebih teruk pada saya pun saya tak tahu kan. Saya kalau boleh itulah pada anak-anak saya cakap, walaupun kalau andai saya tak ada, macam mana saya jaga mak awak, jagalah macam tu. Tu yang saya minta. Saya tak harapkan jaga saya. Macam mana saya jaga bini saya, macam tu kalau boleh anak-anak. Tapi ujian tu bagi saya bersyukur. Tapi sekarang saya bersyukur, saya cakap masih awak ada lagi wujud dekat depan saya. Itu yang saya nak. Kalau ayah ni lain, jangan risau pada ayah. Jagalah mak tu. Kita tak tahu umur dia. Betul. Kita ni normal pun kadang-kadang kita pun tak tahu. Macam dia ni ada risiko macam-macam. Itulah perkongsian daripada Encik Abdul Rahman bin Osman, Asnaf Zakat Selangor yang menjadi salah seorang mangsa banjir di Shah Alam pada tahun ini, dan kita mendengar perkongsian ini tadi penuh dengan pelajaran yang ingin kita congkil lagi lebih mendalam dalam ayat yang ke-15 sebagaimana yang dibacakan oleh qari sebentar tadi, yang bermaksud orang-orang yang beriman dengan ayat kami hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya dan mereka tidak menyombongkan diri. Kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa untuk menjelaskan tentang apakah pelajaran, apa maksud tersungkur sujud bagi seorang ayah yang ditimpa ujian dalam ayat yang ke-15 ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan yang sangat baik. Dan takziah saya ingin ucapkan kepada saudara kita mana-mana yang telah ditimpa dengan musibah banjir. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan apa yang mereka hilang dengan perkara yang lebih baik. Semestinya sebagai seorang Muslim, kita tidak dapat lari daripada kewajipan bersabar ketika mana kita menghadapi apa-apa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat yang kita baru bacakan tadi, di mana qari kita baca ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi ayat ini menceritakan tentang satu sifat yang ada pada orang beriman yang sebenar, yang mereka ni adalah orang beriman yang sebenar, di mana mereka ini bila mana berhadapan dengan petanda-petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana ayatina di situ bolehlah merujuk kepada ayat kauniyah, yang mana petanda-petanda kauniyah, petanda-petanda yang berlaku di sekeliling kita, dalam erti kata ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang besar, ataupun petanda-petanda musibah yang seperti yang kita sedang bincangkan sekarang, musibah banjir. Jadi orang-orang yang beriman ini, mereka bila mana berhadapan dengan petanda-petanda ini, kharru sujada. Idza dzukiru biha kharru sujada. Mereka akan tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan satu perbuatan fizikal yang sebenarnya orang kata menterjemahkan apa yang ada di dalam hatinya. Iaitu mereka bukan hanya sekadar perbuatan sujud itu, tetapi sebenarnya hati mereka sendiri sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana mereka berhadapan dengan petanda-petanda begini, mereka dengan cepat kharru sujada, tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik ya, sebab selepas ayat itu kalau kita lihat kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, apa orang kata apa petanda yang mereka sedang nampak. Lebih-lebih lagi ayat ini semestinya dia menceritakan juga tentang ayat Al-Quran, tetapi kalau kita balik kepada konteks kita, ada pun walaupun mereka sedang melalui satu musibah, contoh kalau kita ambil contoh yang tadi musibah banjir, mereka tetap sujud kepada Allah, wasabbahu bihamdi rabbihim. Dalam sujud mereka itu, selain mereka juga akan bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apa sahaja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka ia adalah baik sebenarnya.
mungkin dia tidak nampak pada pandangan mata kita, tetapi Allah lebih mengetahui. Kemungkinan baik itu mungkin dia datang dalam bentuk apa yang akan berlaku selepas itu, ataupun kerana kesabaran seorang mukmin itu terhadap musibah, maka ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di akhirat sana adalah ganjaran yang sangat-sangat besar. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa ya untuk menjelaskan pada ayat 15 ini. Menarik Doktor memberikan penekanan bahawa ayatina ini bukan sekadar ayat-ayat Al-Quran Ustaz ya. Maksudnya satu memang sudah pastinya maksudnya ayat Al-Quran, tapi ada istilah Ustaz nyatakan tadi ayat kauniyah ya, ayat dalam alam sekitar ini apabila ada ujian ya, seperti mana dalam yang berlaku pada Encik Abdul Rahman ini, banjir contohnya. Dan apa lagi contoh ayat ini sebenarnya doktor untuk memastikan ayah-ayah ya bukan dia ingat sekadar kita ni kena baca Quran saja yang menyebabkan saya bersujud kan, tapi rupanya ayat kauniyah itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan saya ayah kena juga doktor nyatakan tadi hati bersujud. Silakan. Okey. Maksudnya yang kita sebut, yang saya sebutkan tadi adalah seorang ayah ni dia perlu sentiasa orang kata sedar bahawa kita sebagai manusia, kita tidak dapat melarikan diri kita daripada ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit daripada al-khauf wal ju', daripada ketakutan dan juga daripada kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan juga daripada kekurangan pada al-amwal, pada harta, wal anfus, pada nyawa, was thamarat, pada buah-buahan. Ya, wabashshiris sabirin, dan khabarkanlah gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi bila mana kita sebagai seorang ayah, kita tahu bahawa kita ni ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia menimpakan ujian, Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat kepada reaksi kita. Bagaimana kita react terhadap satu-satu ujian tersebut. Kalaulah kita dapat bersabar dengan erti kata sabar yang sebenar. Sebab sabar ni sebenarnya ya Ustaz Halim. Maaf Halim. As-sabr 'inda as-sadmatil ula. Kesabaran yang betul adalah sabar ketika mana benda tu pertama sekali terjadi. Okey? Jadi katakanlah seperti mana yang kita lihat tadi dalam video, satu kisah yang bagi saya sangat menyayat hatilah. Di mana saudara kita itu hampir sahaja orang kata hilang nyawa disebabkan banjir yang berlaku. Kan? Tetapi bila mana dia dapat menunjukkan kesabaran, dan kesabaran itu perlu ditunjuk pada ketika itu. Dan itulah insya-Allah akan memperoleh ganjaran yang besar kerana kesabaran yang ditunjukkan. Jadi kita sebagai seorang ayah, kita ni mempunyai tanggungjawab yang besar. Kerana kita bukan saja menjaga diri kita, bahkan kita menjaga ahli keluarga kita semua sekali. Kan? Di saat itu adalah penting untuk kita menonjolkan kesabaran. Dan selain daripada itu, kita perlu juga menonjolkan ketenangan, dan kita menonjolkan ihtisabul ajr indallah. Ihtisabul ajr bermaksud kita menonjolkan bahawa benda ini adalah insya-Allah kalau kita berjaya menghadapi dengan tenang, kita berjaya menghadapi dengan jayanya, insya-Allah ganjaran Allah menanti di sebelah sana. Itu yang perlu dipertonjolkan oleh setiap ayah yang sedang menghadapi satu-satu dugaan. InsyaAllah. Jadi ini adalah penerangan bagaimana kita nak menjiwai jiwa seorang ayah yang sentiasa tunduk sujud kerana memerhatikan kepada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa sebentar tadi itu. Ayat yang dibawakan ataupun kebesaran Allah itu adalah banjir Ustaz ya. Itu masih Encik Abdul Rahman melihatnya itu adalah sebagai satu ujian, dan ia datang daripada Allah. Berkali-kali diucapkan dalam video paparan tadi, alhamdulillah, walaupun bagi setengah orang dah mula istilahnya merampuh kan, marah-marah kan, boleh menyalahkan kerajaan, menyalahkan jiran, menyalahkan, ada yang sampai menyalahkan Tuhan. Mengapa bagi dahlah susah dengan isteri tetapi diberikan banjir pula selepas itu. Dan
ditunjukkan oleh Encik Abdul Rahman tadi itu satu sifat yang amat merendah diri, dan kita juga ingin mengajukan pertanyaan ini kepada qari kita saudara Halim, ya, pasal saya sempat berujar saudara Halim sempat bersama ayah sekitar 13 tahun, ya, sekitar 13 tahun. Jadi ketika selama 13 tahun itu, apakah momen yang amat Halim ingat, ya, saudara Halim ingat, sehingga kepayahan ujian yang ayah hadapi, dan apa perasaan Halim pada waktu itu dan pada waktu ini bila kita dah berbincang ayat 15 pada hari ini. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Fazrul atas soalan. Jadi pengalaman dengan ayah tu adalah bagi saya dengan dalam keluarga saya antara yang singkat lah. Hanya 13 tahun saja bersama ayah. Tapi saya melihat kepada kesusahan tu lebih kepada abang-abang yang atas. Contoh satu ketika tu Tuan Fazrul, mak saya cerita masa abang saya tengah belajar, abang saya cakap duit dia tinggal sen-sen je. Tinggal sen-sen dia nak untuk makan, tak cukup. Ini Tak belajar cukup. di universiti. Kat universiti. Okey. Lepas tu ayah cakap apa? Ayah cakap, kau cuba fikir, ayah ada anak-anak kecil bawah, adik-adik kau nak makan apa? Jadinya saya fikir balik, oh dulu kepayahan tu lah antara susah payah ayah untuk besarkan anak, didik anak-anak. Alhamdulillah sampai sekarang hasil didikan tu maksudnya kita survive lah dengan kesusahan tu, jadikan kami lebih berdikari. Masya-Allah. Ya, jadi dengan ujian yang nak membesarkan anak, ya, berdasarkan cerita ibu kan, ya, sebentar tadi, masih lagi ayah tunduklah ustaz, ya. Kalau tak tunduk itu rasanya bagi setengah orang dah tak tahan sangat, dia tinggalkan keluarganya, tinggalkan biar maknya jaga anak-anak, dan si ayahnya pergilah ke mana-mana, hilang tak bergantung, ya, tali apa istilahnya ustaz? tak muncul pada hari ini, tetapi itulah yang kita ingin sama-sama bina kekuatan lebih lagi pada masa akan datang, kerana mungkin ada lagi, pastinya ada lagi ujian dalam membina keluarga untuk masuk syurga ini, tetapi insya-Allah kita sama-sama akan menjelajah lagi ayat 15 ini di samping beberapa ayat lain dalam bahagian kedua selepas ini. Kita berehat sebentar, kembali dalam Majlis Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Kembali kita dalam Majlis Ayah pada hari ini dalam episod yang ke-15 untuk kita sama-sama, ya, memerhati kepada tajuk Ayah Bersujudlah, dan kita merujuk kepada ayat ke-15 sebentar tadi, dan rancangan ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor, kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi, tunaikan zakat tuan-tuan puan-puan sekalian di Lembaga Zakat Selangor. Dan kita ingin menyambung, ya, kepada perbincangan kita, panduan daripada surah dalam Al-Quran ini untuk ayah-ayah, ya, yang mencari kekuatan dalam kehidupan. Encik Abdul Rahman bin Osman sebentar tadi, yang menunjukkan kekuatan, dan sudah pastinya ada amalan-amalan untuk masih kekal kuat,
ya, menjaga si isteri, menjaga anak-anak dan memberikan nasihat demi nasihat dalam kepayahan. Dan sudah tentunya kita ingin membaca satu lagi ayat Al-Quran di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, ya, masih lagi bercakap tentang istilahnya ayatuhu ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita dengarkan, kita baca bersama surah Al-Anfal ayat yang kedua dipimpin qari kita Saudara Halim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, maksud daripada ayat yang kedua daripada surah Al-Anfal sebentar tadi, iaitu orang-orang yang beriman, ya, ataupun kita lihat pada maksudnya sebentar tadi, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, ya, ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Di dalam ayat ini, ya, dinyatakan innamal mu'minuna alladzina idza zukirallahu wajilat qulubuhum, ya, gemetar hati apabila dibacakan ayat-ayatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingin bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa pada hari ini untuk menjelaskan kembali pada ayat 15 dan ayat 2 ni, doktor, ya, iaitu apakah solusi, ya, adakah memadai solat dan sujud sahaja sebagai solusi seorang ayah apabila ditimpa dengan ujian, cabaran untuk memimpin keluarga, untuk memastikan masuk syurga sekeluarga, ataupun ada amalan lain sebenarnya? Pasal ada juga yang solat, Ustaz, ya, solatnya juga tapi dia cabut juga kan, dia solat juga tapi bab marah kepada isteri dia tu boleh tahan juga. Jadi bagaimana doktor menjelaskan ataupun jadikan ini sebagai panduan? Silakan. Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan. Jadi memang kita boleh nampaklah secara umum ramai di luar sana yang sebenarnya mereka seperti yang Ustaz sebutkan, solat tapi perangai tak berapa nak elok juga, ya. Kalau kita pergi, kalau pertanyaan Ustaz tadi, adakah cukup sekadar solat? Kalau jawapan mudahnya ya. Ya. Tetapi solat yang macam mana? Itu soalan dia. Ya. Kita boleh solat banyak kali tapi jikalau ia tidak disertai dengan khusyuk dan penghayatan, maka tiada gunanya. Sebab itu tadi kita kata bahawa kharru sujjadan, bila mana orang itu bersujud, itu adalah terjemahan kepada iman di dalam hati. Hatinya yang sujud terlebih dahulu sebelum badannya sujud bersama-sama. Maka itulah sujud yang insya-Allah, solat yang sebegitu yang insya-Allah akan mengubah seseorang itu menjadi kepada ke arah yang lebih baik. Lebih-lebih lagi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu melarang daripada benda al-fahsya, daripada benda-benda yang buruk, dan juga benda-benda yang mungkar. Itulah solat yang sebenar. Bila mana seseorang itu solat, dia menghadirkan diri dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala secara fizikal dan rohani. Maka bila mana dia menghayati bacaan-bacaan dia, maka insya-Allah perwatakannya akan lebih baik. Perwatakannya akan lebih baik. Jadi solat ni sepatutnya itulah yang kita pegang terlebih dahulu sebelum pergi kepada amalan-amalan yang lain. Jaga kualiti solat kita. Hadirkan hati kita ketika mana kita bersolat, insya-Allah ujian-ujian yang lain akan bertambah mudah. Nabi sallallahu jaga solat tu, ya.
Ya, Jaga solat dia akan menjadi sumber kekuatan, doktor ya. ya betul. Okey. Kerana itu Nabi SAW, jika kalau ada satu perkara yang mengganggu hati baginda, baginda akan bersolat. Oh. Kerana melalui solatlah kita boleh apa? Pertama sekali kita dapat meningkatkan keimanan. Melalui solatlah kita boleh meluahkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita kalau kita meluah hati sesama kita, kadang-kadang orang yang kita luahkan hati tu tak boleh membantu pun. Dia pun lemah juga. Dia pun sama-sama. Kan? Tetapi kalau kita meluahkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tahu Allah Maha berkuasa dan mampu untuk nak menghilangkan musibah apa yang sedang menimpa kita. Kan? Jadi semestinya solat itu perlu dijaga terlebih dahulu. Bila solat itu baik, maka insya-Allah baiklah amalan-amalan yang lain. Kerana solat ni ada tali pergantungan. Tadi Ustaz tadi tak bersambung tadi. Tali tak bergantung. Seperti tak apa kita. Tak keluar. Tak keluar. Okey. Tetapi solat itulah tali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghubungkan hati kita, nurani kita, amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi insya-Allah bila mana kita solat, sebab itu disebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Beristi'anahlah, memohon pertolonganlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran dan solat. Wa innaha lakabirah. Kena sambung tu. Sesungguhnya solat itu terasa berat illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam solat dia. Jadi insya-Allah jagalah solat kita, maka insya-Allah yang lain-lain tu akan mengikuti. Tetapi tidak dapat dinafikanlah bahawa bukan bila mana kita dah solat, insya-Allah macam yang saya sebutkan tadi, amalan-amalan yang lain akan mengikuti. Jadi kita akan lebih tenang, kita akan lebih mudah untuk kita nak menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat susah kita akan mudah bersabar, kita lebih mudah menerima. Kerana kita sudah menghayati solat, maka pandangan kita itu menjadi pandangan yang lebih tenanglah, pandangan orang yang khusyuk. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada doktor yang menjelaskan tadi tentang adakah solat itu cukup untuk menghadapi ujian-ujian seorang ayah dalam memimpin keluarga. Jawapannya ya dan tidak, doktor ya. Sebentar tadi ya-nya itu kerana kalau ianya kualitinya okey, tidak kalau katakan dia orang istilahnya apa, solat patuk ayam, lebih kurang begitu kan. Dan disentuh dalam hadis Nabi pun, maksudnya hak-hak yang ada dalam solat itu yang tidak dipenuhi, dibuat tanpa betul-betul sedar, maka ianya ataupun tidak khusyuk, ianya tidak memberi kesan kepada tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menghalang daripada perkara-perkara keji ataupun perkara-perkara mungkar itu tadi. Dan di dalam plakat yang tuan-tuan dibekalkan ya, sama ada soft copy online ataupun secara fizikal, di belakang ini ada ya dinyatakan bagaimana solusi Quran ya, solusi Quran bagi ayah-ayah. Dan yang kita bincangkan sekarang ini nombor 2, tersungkur sujud dan beramal soleh. Ya, salah satunya yang pertama itu tersungkur sujud, ataupun yang di tengah-tengahnya itu pun perjuangan ayah masuk syurga adalah memperjuangkan sujud. Memperjuangkan sujud. Satu untuk ayah itu sendiri, tetapi yang keduanya untuk ahli keluarga, kerana dalam sujud itu ada kekuatan. Dalam sujud itu membina kepada hati kita yang merendah diri kepada Allah. Dalam sujud itu adalah tanda yang khusyuk untuk memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingin meneruskan ya kepada ayat 15 dan juga ayat 2 yang kita sudah bincangkan sebentar tadi, iaitu bercakap tadi doktor cakap kita solat ini, bersujud ini adalah tali. Pasal walaupun gantung tak bertali, itu yang betulnya tadi. Walaupun gantung tak bertali bagi si ibu ataupun kadang-kadang si isteri pula yang buat perangai, anak buat perangai, kita rasakan macam tidak keruan, doktor ya. Tetapi kita nak juga tahu macam mana solat ini dia melatih kepada ucapan yang baik ketika menghadapi ujian. Kan? Macam mana solat itu, kalau doktor cakap tadi tentang ya, itu bekalan yang baik. Macam mana solat itu dia menyebabkan kita akhirnya tidaklah menyumpah seranah kepada siapa saja yang ada yang kita ingat pada waktu itu. Silakan doktor. Okey. Satu soalan ataupun satu cetusan yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, bahawa pernah tak kita terfikir kenapa kita perlu solat tiap hari? Kenapa Ustaz? Kenapa kita tak perlu solat Jumaat je? Sekali je ya. Sekali kan senang.
tak ada orang terlepas, insya-Allah lah, harap-haraplah. Ya. Kan? Ataupun yang setahun sekali itulah. Setahun sekali. Yalah, yang setahun sekali tu pun ada orang terlepas. Pelik juga. Okey. Sebab sebenarnya solat itu bila mana dia berlaku selalu, bila mana diwajibkan agar kita buat dia setiap hari, adalah kerana keperluan kita sendiri terhadap solat itu. Keperluan. Kita sendiri yang memerlukan kepada solat itu, dalam erti kata, ujian macam yang kita sebutkan, dia sentiasa berlaku. Baik ujian itu datang dalam bentuk orang kata apa, godaan syaitan, ataupun ujian dalam bentuk ujian daripada manusia, macam yang Ustaz sebutkan tadi. Kadang-kadang kita ujian datang daripada isteri, daripada anak-anak yang buat perangai, kan? Jadi bila kita sentiasa bersolat, insya-Allah hati kita macam yang saya sebutkan tadi, dia lebih tenang. Jadi bila kita lebih tenang, bila perkara-perkara ini berlaku, maka kita tidak mudah melatah yang panggil. Kan? Kita tidak mudah meloncatlah. Tidak mudah untuk marah. Kerana apa? Kerana kita telah tanam di dalam hati kita itu keimanan hasil daripada amalan solat yang kita selalu buat. Kan? Jadi kita tidaklah mudah bila berlaku sesuatu, dengan mudah kita menyumpah, seranah dan sebagainya. Bahkan kalaulah berlaku satu ujian kepada kita, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah, wa basyirus sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana mereka ini bila mana berlaku sebarang musibah ke atas mereka, mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maksud dia, Allah nak buat apa terhadap kita pun sebenarnya kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tahu apa sebenarnya yang lebih baik untuk kita. Jadi bila mana sesuatu berlaku, kita sebut inna lillah, kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Yang mana kita sampai ke satu masa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan melihat bagaimana reaksi kita pada masa ini terhadap ujian yang sedang menimpa diri kita. Ya, jadi tuan-tuan, ingatlah kalau berlaku ujian yang besar, maka ingatlah beberapa perkara. Iaitu yang pertama sekali, biasakan diri menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan ingat juga bahawa Nabi SAW menyebut as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika mana awal benda perkara itu berlaku. Kan? Jadi insya-Allah, kalau dengan ketenangan, insya-Allah bila kita baca ayat zikir tersebut, kita ingat kepada hadis Nabi SAW, insya-Allah reaksi kita terhadap ujian yang sedang menimpa kita itu akan lebih tenang. Kita ni kadang-kadang Ustaz, kita react cara yang sebenarnya kita sendiri tak suka. Dan kita hanya akan menyedari perkara tersebut selepas berlalunya sekian masa. Jadi itulah penting untuk kita sentiasa menjaga solat, kita sentiasa bersabar, membaca Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran, kerana Quran ni mengajar hati kita untuk bersabar, dan insya-Allah kita akan reaksi kita akan lebih baik terhadap ujian-ujian yang mendatang. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Arif yang menjelaskan tadi bagaimana solat itu sebenarnya menjadi solusi, ya, dan juga kalau istilahnya keperluan kita pada solat. Kita perlukan solat, ya. Bukannya ia sekadar wajib, tetapi ianya adalah satu keperluan apabila kita hayati apakah yang ada di dalam solat itu, untuk menundukkan hati kita, ya, untuk kita memuji, bercakap perkara-perkara positif tentang Allah, dan positif itu jugalah yang akan keluar apabila berhadapan dengan ujian yang juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan agar ayah-ayah yang mengikuti program ini agar diberikan kekuatan menjaga, memperjuangkan solat, dan kita harapkan, ya, dengan dua ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat 15 daripada surah As-Sajdah dan juga ayat 2 daripada surah Al-Anfal sebentar tadi, mengingatkan kepada kita solat penting, dan Quran satu lagi, doktor, ya, kalau doktor boleh tambah sikitlah, ya. Quran ini dia adakah solat tadi kata doktor ialah solat, ya, kalau kualitinya okey, tetapi dalam solat ini ada ayat Al-Quran juga. Apa kepentingan Al-Quran ini dalam nak boost, sekarang ni orang famous dengan booster, kan? Macam mana nak boost solat kita itu? Adakah ianya setiap hari juga ke, ataupun macam mana? Ayah ada yang kata saya ni ngaji merangkak-rangkak, kan, bukan orang Arab, tak berapa faham. Jadi macam mana ni, doktor, nasihat?
kalau kita menyentuh mengenai Al-Quran, tadi kita dah menyentuh mengenai solat dan kualiti solat dan bagaimana kita sangat memerlukan kepada solat, ya, untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ya. Kalau kita nak menyentuh pula tentang Quran, Al-Quran ini merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan untuk sebagai panduan kepada kita. Jadi bila kita kata panduan kepada kita, maka menjadi kewajipan untuk kita membaca Al-Quran tersebut. Biarlah kalau kita baca salah, belajarlah macam mana nak baca dengan betul. Orang kata kalau nak 1000, macam mana? 1000 daya. Tu, saya Tak pula nak yang 1000. lupa dia punya. Kalau nak 1000 daya, kalau tak mahu 1000 dalih. Ya. Kan? Janganlah kita berikan alasan-alasan bahawa saya baca Quran tak berapa nak betul, jadi tak nak baca. Sebab apa? Di atas dunia kita bolehlah beri alasan-alasan sebegitu rupa. Tetapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah itu alasan yang kita nak bawa? Kan? Jadi biasakan diri kita membaca Al-Quran, dan lebih-lebih lagi, ya Ustaz, kalaulah kita faham ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita ada terjemahan Al-Quran, kan kita selalu buat majlis-majlis yang mana para-para asatizah, para-para duat, para-para pendakwah ni mereka mentafsirkan Al-Quran. Jadi kadang-kadang kita ada sedikit pemahaman tentang Al-Quran. Jadi kalau kita faham Al-Quran di dalam solat, insya-Allah dia akan membantu kita untuk lebih khusyuk sebenarnya. Sebab tu kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, lebih-lebih lagi ketika tarawih, bila mana imam dia baca, imam dia menangis. Kan? Bukan sebab menangis tu sebab baca tu panjang sangat. Tak. Kan solat panjang menangis. Buat apa? Panjang sangat imam ni baca. Bukan. Tetapi kerana bacaan itu mereka menghayati apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab tu Al-Quran ni, kalau taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kan dia terasa sampai ke kulit tu, kita boleh rasa. Bahawa bagaimana kesan Al-Quran tu, dan dia akan melembutkan kulit kita dan dia akan melembutkan hati kita. Jadi bila kita rasa perasaan itu di dalam solat, percayalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh dapat solat sampai berjaya menangis menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan akan rasa satu perasaan yang sangat lain. Sangat lain. Kerana kita sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita, para-para malaikat sedang mencatat amalan-amalan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada doktor yang untuk sama-sama kita ambil panduan, ya, di mana Quran ini sebagai booster, doktor, ya. Maksudnya di dalam solat itu ada Quran dan sudah tentu kita tahu amalan puncak, ya. Kita belajar Al-Quran ini, kita akan bawa ke dalam amalan puncak menjadi tiang kepada agama kita, iaitu solat. Untuk ayah-ayah terus bersujud dalam menghadapi ayat-ayat Al-Quran dalam solat dan juga ayat-ayat Tuhan ketika mendengar di luar solat, dan juga agar tunduk hati kita berhadapan dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat di dalam alam maya pada ini. Sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mengingatkan dan memohon Allah memimpin hati jiwa kita ini. Doa dipimpin Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau jadikanlah kami daripada kalangan orang yang bersolat dengan keadaan yang sempurna. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif Musa pada hari ini dan juga qari kita. Dan di akhir ini qari kita Saudara Halim akan membacakan ayat 15 sekali lagi. Dan kali ini kita ingin mengamalkan pilihan yang kedua, ya. Apabila selesai ayat 15 ini, terus sahaja kami dan juga tuan-tuan yang mengikuti program ini untuk kita sama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti seruan daripada ayat 15 ini. Kita sama-sama, dan kita akan berjumpa lagi dalam siri akan datang, Majlis Ayah yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Silakan Saudara Halim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.